Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Muzi JK. Tujuan kita bersiaran pada petang ini adalah untuk menunjukkan cara-cara menukar enjin oil motor baru RS150R V2 kan. Kita akan, motor ini baru keluar kedai dalam 3 minggu kan, di mana bacaan odometer dah 988.3 seperti yang kita ikut dalam manual, ikut manufacturing. Kita akan tukar pada 1000. Jadi sebelum 1000 dah boleh tukar lah. Ingat nak tukar pada 800 itu, sebab tapi tak sempat sebab dah kerja. Kita akan tukar pada 988. Okey. Kita akan tunjuk cara menukar enjin oil ni dengan cara yang betul dan mengikut spek yang diberi dalam manual. Okey. Di antara barang-barang yang kita perlu sediakan ialah tempat takungan minyak seperti dalam gambar. Saya akan menggunakan sini minyak enjin liquid moly 1030 tu 2 liter, di mana akan gunakan sebanyak 1.1 liter seperti disarankan oleh pengeluar enjin. Funnel combination ram saiz 17 dan juga plier untuk buka punya cover penutup enjin oil. Di sini saya juga membeli copper washer untuk diletakkan dekat boot yang terletak pada untuk enjin SAM tu. Saya akan gunakan boot metal chip sensor. Saya akan tukar boot ini dengan boot original yang diberi oleh Honda, sebab tujuan guna metal chip sensor ni ialah untuk melihat jika ada berlaku kerosakan atau sepihan pada enjin kita semasa kita akan menukar minyak enjin kemudian nanti. Kebanyakan enjin yang besar kan, seperti aircraft enjin dan juga jet fighter enjin menggunakan metal chip sensor ni kan. Enjin kecil jarang menggunakan ni, tapi saya akan menggunakan juga sebab harga pun tak terlalu mahal. Saya dapatkan dalam online cuma bawah RM10 je kan, daripada Cozy Racing kan. Kita boleh tengok kekuatan magnet dia. Memang kuat lah, dapat menarik boot yang seinci lebih panjang dia dengan ni kan. Sebelum kita menukar minyak enjin, kita harus running enjin dulu dalam masa 2-3 minit kan. Setelah itu kita matikan dan kita biar sejuk dalam 2-3 minit, baru kita buka skru yang terdapat pada enjin oil SAM. Untuk menukar enjin oil sebenarnya tidak begitu susah pun kan. Boleh dibuat sendiri kan, dengan harga minyak oil pun tidak berapa mahal kan, yang boleh kita beli secara online kan. Bazir jika anda kedai yang cas kan, RM45-60 hanya untuk menukar enjin oil saja kan. Lebih baik kita buat sendiri kan. Mula-mula kita akan melonggarkan boot untuk enjin SAM ni dulu dengan memutar ke arah melawan jam. Okey, dah longgar kan. Sekarang di bawah kita sediakan takungan dan kita akan mula membuka boot dekat enjin SAM ini. Belum longgar lagi. Okey. Buka perlahan-lahan.
Okey, lihat minyak keluar berwarna pekat gelap kan. Okey, sebelum kita membuka tadi sebenarnya saya lupa tunjuk apa, kita kena buka apa bahagian penutup atas ni kan dahulu. Ini untuk menolong pergerakan minyak keluar yang lebih lancar lagi sebab ada apa back pressure daripada enjin. Abang kena ready bang. Di. Okey, sedang. Untuk mengeluarkan minyak yang sisa-sisa minyak yang tinggal, kita boleh apa balikkan motor ke kiri dan kanan. Tengok bagaimana minyak keluar lagi kan. Sehingga habislah. Kan. Biar sehingga tiada lagi minyak lama yang tinggal. Kan. Dan ke kiri, ke kanan. Ada sebab balikkan lagi. Belakang. Okey, sehingga habis 3. Ini dua contoh boot yang asal original daripada Honda dan juga metal chip detector boot yang saya dapatkan daripada online, harga tak sampai RM10 kan. Beza cuma yang original tidak ada magnet dan yang metal chip detector ini ada magnet untuk pesan sepihan-sepihan yang terdapat dalam enjin jika ada sepihan lah kan. Untuk safety menjaga, untuk penjagaan enjin yang lebih baik lah kan. Disebabkan copper washer yang saya beli set ni harga RM3 ni dari China tak ada size, saya akan guna balik washer aluminium ni yang asal kan. Akan masuk dalam ni dan akan pasang pada enjin. Tengok dia punya clearance pun okey, tak ada masalah, tak ada melengkung, tak ada bengkok. Okey. Okey, sebelum memasang balik boot enjin SAM ni, kita cuci dulu bahagian bawah ni dengan kain ataupun tisu serat minyak supaya jika ada terdapat sepihan-sepihan metal chip, kita akan cuci bersih pasir-pasir supaya trip tidak dihalang oleh butiran pasir kecil. Okay. Dan kita masang boot metal chip sensor daripada Cozy kan, dengan kita tight menggunakan hand tight dulu kan. Kunci dengan menggunakan tangan mengikut arah jam clockwise kan, dengan menggunakan tangan semaksimum yang mungkin kan. Kemudian kita akan menggunakan wrench sebelah ring untuk mengunci dengan ketat. Okey, kita akan kunci. Jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Lebih kurang dalam 70 hingga 80 inch pound saja dia punya kekuatan mengunci. Kan. Okey, sudah. 3. Okey, di sini setelah membuat kajian daripada semua grup-grup RS dan juga pada seperti yang disarankan oleh manufacturer, aku sebab enjin baru aku akan menggunakan enjin oil daripada Liquid Moly
10.30. Sebab apa aku pakai liquid moly kan? Ya kan liquid moly ni enjin pada Jerman kan, teknologi Jerman kan, made in Jerman kan. Aku beli melalui online sebab harga dah murah kan. Tapi harus ingat tau, aku beli ni hanya dalam harga bawah RM55, dalam 50, 55 kan, daripada pengedar sah kan. Ingat nak pakai minyak lain, tapi minyak lain dalam Shopee kebanyakan pengedar bukan pengedar sah, hanya ejen-ejen kan. Sekarang kita banyak ditipu oleh apa, minyak-minyak yang recycle kan. Kita bayar, pengguna bayar dengan harga yang mahal, tapi minyak recycle itu yang tak sesuai untuk motor dan dapat merosakkan enjin kan. Jadi dalam online punya platform hanya brand-brand besar saja yang ada apa, manufacturer dia punya penjual yang sah kan. Seperti Liquid Moly, Shell, Honda pun tak ada kan. Jadi aku ingat daripada awal tu nak pakai Honda, tapi sebabkan Honda tak ada wakil sah jualan yang tak boleh bagi waranti, jadi aku pasal tukar pada Liquid Moly dan teknologi Jerman. Aku banyakkan orang akan pakai minyak 1040, tapi di sini aku pakai 30 seperti yang disarankan oleh Honda sendiri kan. Enjin ni mungkin enjin baru kan, baru tak sampai 10,000 lagi, jadi minyak 30 mak sesuai lah. Mungkin dalam 2 atau 3 kali minyak enjin tukar, aku akan tukar pada minyak yang lebih likat sikit, itu 40 kan. Liquid Moly ni dia bagus kan, sebab dia punya, kita akan buka dulu, tengok tambak dia punya minyak. Okay. Dia dah letak siap-siap dia punya straw hose untuk isi dalam ni. Okay, cuma tarik je dan tuang terus ke dalam engine oil. Okay, disebabkan motor ini hanya menggunakan 1.1 liter, jadi yang bok pertama ni aku akan tuang habis, dan bok kedua ni kita sukat menggunakan sukatan apa yang baru beli ni kan, terpaksa guna juga kan. Okey, kita akan tuang sekarang. Sekarang kita akan tunjuk cara menuang enjin ke dalam enjin . Kita akan guna habiskan 1 liter ni. Okay, sekarang kita top up lagi 100 ml kan dalam penyukat ni untuk ditambah ke dalam enjin. Cuma kita agak-agak je lah, sebab penyukat pun maksimum pun 200, minimum pun 200 mm. Jadi kita ambil separuh, dah lebih sikit kan, dalam 150 lah. Sebab minyak kalau terlebih dalam enjin pun, enjin akan jadi berat lah kan. Kalau kurang pun enjin akan jadi bising, bunyi bising. Okey, kita lihat sini 100 ml dan kita akan tambah ke dalam enjin. Okey, kita gunakan funnel lah, sebab lebih mudah kan. Letakkan funnel, kita tambah je. Okey, setelah habis isi, kita tutup kembali dan pastikan tutup dengan ketat supaya tidak cabut masa kita gerak nanti. Dan kuatkan sikit dengan menggunakan plier. Jangan terlalu ketat, nanti susah nak buka. Okey, sekarang motor dah ready untuk di running kan. Okey, kita
kemudian check balik dia punya kuantiti tu. Okey, ini takat minyak yang kita baru tukar tadi. Dapat dilihat kan, kalau kita tengok dalam banyakkan dalam YouTube, banyakkan owner RS banyak mengatakan minyak original daripada kilang akan kurang sehingga 200-300 ml. Tapi bagi motor saya ni yang baru 3 minggu digunakan, RS 150 V2, kuantiti minyak yang hilang tidak terlalu banyak lah, mungkin dalam 50-70 ml saja. Ini standard biasa bagi minyak yang telah digunakan kan, sebabkan mungkin minyak tu haus dan atau terbakar kan, akan berkurang. Ini adalah perkara biasa kan, sebab daripada kuantiti asal 1100 berkurangan tinggal 1020-30 ni, ini perkara normal lah bagi penggunaan minyak yang lama. Okey, sekian, terima kasih.